على سيدنا محمد خاتم النبيين وحفظ المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil pengacara majlis, yang dihormati pengerusi surau, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, para bilal, para asatizah, alim ulama, tuan-tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang limpah kurnia inayah taufik daripada Allah kita dapat dipertemukan pada pagi ini. Pertama kali saya sampai surau yang sangat cantik ni. Salli ala Sayyidina Muhammad, sejuk pula tu kan. Sedap tidur ni pagi-pagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada pada waktu paling berkat. Kita berada pada waktu yang berkat, yang didoakan keberkatannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati, Allahumma barik fi umli ummati, ya Allah berkatilah pada umatku. Pada waktu pagi, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama sebut musalli asmat waktu pagi ini, musalli asmat ialah waktu yang berkat. Dan kita berada pada waktu subuh. Waktu subuh ni tuan-tuan, musalli ala Sayyidina Muhammad, waktu yang sangat dianjurkan kepada kita untuk hadir sembahyang subuh berjamaah. Dan ada amalan-amalan khusus yang Nabi SAW tunjuk dan ajar kepada kita yang boleh kita lakukan pada waktu subuh, dan juga amalan yang kita lakukan pada waktu maghrib. Waktu subuh dan waktu maghrib ini dia merupakan waktu permulaan. Kalau waktu subuh itu permulaan kepada hari, dan pada waktu maghrib ini permulaan kepada sebelah malam. Dua waktu yang musalli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan perlu kita jaga. Ada amalan-amalan khusus yang Nabi SAW tunjuk dan ajarkan kepada kita untuk kita beramal. Dalam kita nak secure pagi itu, daripada pagi itu sampailah ke petang, amalan biasanya Nabi SAW suruh kita buat pada waktu subuh. Dan kalau kita nak secure sebelah malam dia, daripada maghrib tu sampai subuh besoknya, amalan biasanya Nabi SAW tunjuk pada kita untuk kita amal pada waktu maghrib. Jadi dua waktu ni merupakan waktu yang sangat penting untuk kita jaga. Sebab tu tuan-tuan musalli ala Sayyidina Muhammad, dalam kita nak buat amalan ni biar kita tahu sebab musalli ala Sayyidina Muhammad, kenapa kita buat. Sebab tu tuan-tuan kita selalu meninggalkan amalan-amalan tertentu disebabkan kejahilan kita mengenai fadilat kelebihannya. Musalli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tak buat? Sebab apa? Sebab kita tak rasa penting untuk kita buat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang biasa duk buat dah, tapi selalu juga duk tinggal. Sebab apa? Sebab musalli alaihi wasallam Muhammad, yang pertama tak tahu kelebihan dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, musalli dah tahu buat dah, tapi tak kena pula cara dia. Sebab tu pagi ini tuan-tuan insya-Allah musalli alaihi wasallam Muhammad, kita nak berkongsi sedikit daripada amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya harap tuan-tuan kalau yang mana ada buat pen, buat atas tu tulis. Tuan-tuan saya. Tapi dia beritahu dah, mai sampai kat sini jangan risau Ustaz, sebab sini orang jenis hafal-hafal belakang. Tak apa insya-Allah. Tak masalah Ismail. Dia saya sebut baru ni dekat Musalli Alaihi Muhammad, surah Rahmah, surah Rahmah. Dia cara nak bagi lekat, nak jadi manfaat ilmu. Nah, ilmu ni tuan-tuan, ni akan Allah soal. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita Allah susun kehidupan kita sampai kita dapat ilmu. Tanda kasih Allah dekat kita ni, Allah bagi dekat kita ilmu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kadang-kadang kita dapat ilmu, tapi ilmu tu tak dimanfaat dekat kita. Nanti Allah akan tanya, kenapa subhanallah Allah bagi, kenapa kamu dapat ilmu tapi kamu tak beramal dengan dia. Nak bagi jadi ilmu bermanfaat ni tentu ialah kita beramal dengan ilmu tersebut. Lepas tu ada di kalangan kita yang dapat ilmu tapi tak lekat amalan dia. Nanti Allah akan soal,
Kenapa aku bagi ilmu ni tapi kenapa tak manfaat kepada kamu? Aku bagi ilmu ni, kenapa kamu tak beramal dengan dia? Kadang-kadang yang tak boleh nak lekat amal ni tuan-tuan, disebabkan kita meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan ilmu tu jadi manfaat. Yang pertama dia apa? Kata ulama tuan-tuan, misalnya ala Sayyidina Muhammad, ilmu nak bagi lekat ni tulis. Tulis ni bukan sebab dia kata apa, ustaz saya tulis lah ustaz, tapi saya punya tulisan saya sendiri pun tak boleh baca. Lebih pada doktor dia tulis tu. Masalah ala Sayyidina Muhammad, dia tulis tu dia sendiri pun tak boleh nak baca. Dia kata subhanallah. Tuan-tuan, kadang-kadang bukan nak Allah, yang kita menulis pun bukan buka balik pun. Yang tulis subhanallah, setiap kali kuliah tulis kami tuan-tuan sekalian, buku kuliah dia balik simpan, tak pernah duk tengok pun buku tu subhanallah. Tapi yang menulis tu sebab apa? Dia membantu kepada ingatan. Bila kita menulis tu, kita record dulu, record kat sini dulu, kemudian lagi baru transfer kepada tulisan tu. Yang tu membantu kepada ingat tu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, nak bagi lekat, nak jadi amalan tu, nak bagi jadi manfaat, ialah musalli ala Sayyidina Muhammad, bersegera beramal. Jangan tangguh. Dapat-dapat tu langsung buat, dapat-dapat langsung buat. Mudah-mudahan dia boleh lekat. Sebab bertangguh tu menyebabkan kita lupa. Tu cerita dia. Kalau mengaji Masya Allah Rabbi dapat 10 benda, tangguh punya pasal tinggal 8, tinggal 7. Ada juga bahagian-bahagian yang akan miss out. Sebab kita ni tends to forget. Kita ni biasa berlupa. Yang ketiga tuan-tuan, masalah ala Sayyidina Muhammad, perkara yang akan menyebabkan ilmu tu jadi manfaat dan lekat dengan kita ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah kita tuan-tuan menyusun waktu untuk kita buat amal tersebut. Sebab bukan semua amalan sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang Nabi SAW tentukan waktu. Ada Nabi SAW sebut tentang amalan-amalan yang Nabi khususkan waktu dia. Nabi SAW sebut sebagai contoh, sebab apabila kamu sudah berada di pembaringan, kamu dah baring dah, kamu nak tidur dah, itu memang specific time. Fa'aqra' qul ya ayyuhal kafirun, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, kata Nabi SAW. Maka dia akan menjadi pembebasan kepada syirik kepada Allah. Kamu akan bebas daripada syirik kepada Allah. Kalau waktu mana? Baca qul ya ayyuhal kafirun ketika kamu sudah baring. Itu spesifik Nabi SAW sebut. Ada spesifik time Nabi SAW sebut. Kemudian apabila kamu selesai saja semayang maghrib ataupun semayang subuh, fa'aqra'atu faqala Allahumma ajirna minan nar, sebagai contoh. Itu ada time-time spesifik. Tapi kebanyakan daripada amalan yang Nabi SAW anjurkan kepada kita itu tidak ada time yang spesifik yang Nabi SAW sebut. Bahkan walaupun ada time yang spesifik, tapi masa dia sangat panjang. Contoh Nabi SAW sebut tentang sunat duha. Man salla arba'an, man salla duha arba'an, siapa yang sembahyang duha 4 rakaat, kata Nabi SAW. Wa qabla al-ula arba'an, dan juga 4, dan juga sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat. Maka banallahu lahu baitun fil jannah, maka Allah akan membina baginya satu rumah dalam syurga. Tuan-tuan buat sunat duha 4 rakaat, tuan-tuan buat qabla al-ula, sembahyang sebelum zuhur juga 4 rakaat, maka Allah akan membina bagi tuan-tuan istana dalam rumah dalam syurga. Subhanallah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, buat duha berapa rakaat Nabi suruh tu? Kita duk biasa buat apa dah? Tuan-tuan duk biasa buat, saya tahu tuan-tuan jenis mayang duha belakang dah ni, insya-Allah. Macam tak apa nak hangguk kuli pun dak hangguk pun dak, macam tak apa nak setuju. Duk biasa buat dah, kadang duk biasa buat dah dua yang duk jaga muakkad tu yang Nabi SAW sebut. Subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, takbir itu sedekah. Amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan itu sedekah, menghalang mungkar itu sedekah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu 360 sendiri itu sedekah, dan semua ni terangkum dengan 2 rakaat duha. Yang tu duk biasa buat dah, memang tahu dah tuan-tuan, duk buat selalu dah yang tu. Cuma nak bagi special sikit hari ni, masa Nabi SAW sebut buat apa? 4 rakaat. Maka banallahu lahu baitun fil jannah, maka Allah akan membina baginya satu rumah dalam syurga. Cumanya time duha ni bukan time dia time dia panjang. Daripada sekejap lagi lebih kurang pukul 8 sampai lagi 15-20 minit sebelum zuhur tu. Sebelum matahari naik tegak atas kepala tu kan. Waktu duha tu sepanjang-panjang tu. Kalau tuan-tuan tak allocate time, exact time waktu mana tuan-tuan nak buat duha, tuan-tuan tak lekat duha tu. Tengoklah sembahyang duha waktu mana, tengok sempat lah ustaz, pakai tak jumpa lah sempat tu. Dah sekalian, kalau utara cakap dan. Tengok dan lah tak mana ustaz, pakai tak jumpa lah dan. Jumpa Hamdan goreng roti canai tadi hari tu. Kita kena allocate time kita. Saya insya-Allah ustaz, saya buat duha ni sebelum saya siap-siap nak pergi kerja, sebelum saya nak keluar pergi ke office tu, saya akan sembahyang dulu duha, kemudian baru saya start kereta, saya pergi kerja. Lekat kat dia duha tu. Saya ustaz, bila saya masuk office, sebelum saya buat kerja apa, saya paskat, kemudian masa saya mat dekat meja saya itulah, dekat sebelah meja saya itulah saya hampas jadah, saya sembahyang ustaz duha 2 rakaat atau 4 rakaat. Lekat dia waktu tu, subhanallah. Kita kena allocate time kita.
Nabi SAW sebut, man qala qul huwallahu ahad hatta yahtami 10 marratan manallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, kata Nabi SAW, maka Allah sampai habis, maka Allah akan membina baginya satu istana dalam syurga. Baca qul huwallahu ahad 10 kali, Nabi sebut. Baca qul huwallahu ahad 10 kali, nanti Allah bina satu istana dalam syurga. Bukan benda kecil-kecil, istana dalam syurga Allah bagi. Bukan sakat istana, dalam syurga pula istana tu, subhanallah. Simple tuan-tuan, tak payah buat keluar modal 1000, tak payah buat keluar 1 juta. Kita nak beli satu rumah dekat sini pun tuan-tuan dah ratus-ratus ribu dah harga dia. Dan kalau kita ni tuan-tuan sekalian kerja sebagai musalli asyamat, kalau kita kerja biasa-biasa mungkin tak mampu untuk kita beli rumah yang besar-besar. Kawasan-kawasan area sini, sebab apa? Sebab rumah tu sangat mahal. Tapi nak bina istana dalam syurga tuan-tuan, hanya elok je modal dia. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tak payah bawa keluar duit 1000, tak payah 1 juta, tak payah tuan-tuan muslimat. Modal dia apa ni? Qul huwallahu ahad 10 kali je tu. Cumanya tak boleh nak lekat, sebab apa? Sebab tak allocate time. Kita tak tentukan time. Waktu mana kita nak baca qul huwallahu ahad 10 kali. Ada orang baca dia sebelum tidur, lekat kat dia. Ada orang lepas subuh dia baca, lekat kat dia. Kita kena allocate time kita tu, subhanallah. Tuan-tuan muslimat. Dan yang keempat tuan-tuan, nak bagi lekat amalan-amalan musalli al-syumat supaya dia jadi manfaat, ialah dengan kita istiqamah melakukan dia. Istiqamah dengan maksud tuan-tuan musalli al-syumat, buat setiap hari, buat, jangan tinggal. Dan Imam Nawawi pesan kat kita dalam kitab Al-Azkar pada muqaddimah dia, Imam Nawawi sebut, kalaulah kita biasa, kita memang istiqamah duduk buat. Kalau kita ni jenis orang istiqamah, jenis orang dah memang biasa duduk buat, tiba-tiba kita terlepas disebabkan oleh masalah ataupun terlepas disebabkan oleh kesibukan kita, subhanallah. Dan kadang-kadang terlepas. Salli ala syamat, duk biasa dah buat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Nabi SAW sebut, rakaatanul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tu lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. 2 rakaat fajar, ini bainal azan wal iqamah, di antara azan dengan iqamah tu lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Duk biasa buat dah, selalu duk buat dah, tapi hari tu terlajak sikit. Sekalian musalli ala sayyidina Muhammad, semalam pukul 2 pagi duk makan durian lagi, masya-Allah, subhanallah. Ada kawan-kawan kita ni, salli ala kawan-kawan ajak pukul 2 pagi makan durian apa ni, masya-Allah, Rabbi tuan. Salli ala sayyidina Muhammad, bangun-bangun pagi terlajak sikit, Allah Rabbi. Azan dah, masya-Allah. Tuan-tuan, kita duk biasa buat dah 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tu. Maka kalau terlepas dalam keadaan kita sibuk, terlepas dalam keadaan kita tak sempat dan kita ada masalah yang menyebabkan kita terlepas buat tu, maka janganlah musalli asyamat ditinggalkan qada. Tolong qada, buat balik. Waktu mana? Pada waktu kamu lapang. Kamu tertinggal disebabkan sibuk, maka buat pada waktu kamu lapang. Bila sekali lepas subuh, sekali ke, subhanallah, tu dah bangkit 2 rakaat. Sekali waktu zuhur, waktu duha, sekali ke bangkit 2 rakaat. Qada balik yang tu. Sebab kata Imam Nawawi, kalau kamu biasa-biasa meninggalkan qada pada waktu kamu lapang, maka nanti kamu akan meninggalkan amalan tersebut pada waktu kamu lapang. Faham tak? Tuan faham ke dia kata apa tu? Kalau dah mula biasa tinggal dah, mula biasa dah tinggal dah, kita tak qada balik, satu hari amalan yang biasa kita duk buat tu kita akan tinggal. Sebab apa? Sebab kita dah tak berasa berat dengan dia, kita tak berasa bersungguh-sungguh untuk buat. Faham tuan-tuan? Ini 4 perkara yang tuan-tuan kena ingat. Salli ala sayyidina. Dan mula-mula sekali apa? Boleh tulis. Baik, masa jemaah tuan-tuan, saya cuba nak susun pada tuan-tuan supaya salli ala sayyidina Muhammad, kita tahu apa kita nak buat, dan musalli ala sayyidina Muhammad. Dan apabila kita tahu kelebihan dan manfaat tu, kita akan bersungguh-sungguh untuk kita buat. Yang pertama dia tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, selepas daripada azan subuh ni, tuan-tuan musalli ala sayyidina Muhammad, tolong jangan tinggal 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Sebab 2 rakaat sebelum sembahyang subuh ni tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, kelebihan dia ialah, salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama kelebihan dia ialah dia lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia, fadilat kelebihan. Nabi SAW sebut dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, rakaatanul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat pada waktu fajar, ataupun salah satu riwayat yang lain sebut rakaatan qabla fajr, 2 rakaat sebelum waktu subuh,
khairun, lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalamnya. Maksudnya tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan ambil segala kelebihan, tuan-tuan ambil dunia ni, tuan-tuan sekalian, bukan sakat dunia ni, semua setiap inci yang ada dalam dunia tu milik dia. Ni geran-geran, Masya Allah Robi ni yang duduk dekat Shah Alam ni, Masya Allah Robi yang duduk Putrajaya ni, yang duduk dekat KLCC punya area ni, seluruh, bahkan seluruh dunia ni, setiap inci yang ada dalam dunia tu, geran tu semua milik dia. Nama dia, subhanallah. Bukan sakat geran tu, nu bangunan-bangunan yang duduk di atas geran tu semua milik dia. Kenderaan yang duduk berjalan atas highway tu semua milik dia. Duit-duit yang duduk ada dekat dalam dunia ni semua milik dia. Orang ni orang kaya kan? Orang paling kaya, dan ada orang lebih kaya lagi daripada orang tu. Siapa? Orang yang buat 2 rakaat sebelum mayang subuh. Sebab tu siapa yang tertinggal tadi ni, rugi tu teramat-amat rugi. Bukan rugi sejuta, bukan rugi sebilion, bukan rugi tuan-tuan, rugi dari dunia dan segala isi yang ada dalamnya. Sekalian masalah al-Jamaah. Sebab tu tuan-tuan, usaha tolong jangan tinggal. Jangan tinggal 2 rakaat ni. Nah, masalah al-Jamaah tuan-tuan, usaha untuk buat. Dan bukan setakat tu tuan-tuan, ulama ajak kepada kita dalam masalah amat kitab. Imam Ghazali bagi tahu dekat kita tuan-tuan, masalah al-Sayyidina Muhammad, orang yang menjaga 2 rakaat sebelum sembahyang subuh ataupun solat sunat fajar ini tuan-tuan, masalah al-Sayyidina Muhammad, dalam kitabnya Imam Ghazali menyebutkan bahawa masalah al-Sayyidina Muhammad, dia ni akan selamat daripada kejahatan orang-orang yang zalim dan musuh-musuh dia. Dengan amalan yang dianjurkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tuan-tuan, ialah pada rakaat pertama salih ala sayyidina Muhammad, selepas surah Al-Fatihah kita baca surah Al-Insyirah. Tahu surah Al-Insyirah surah apa? Ya? Alam nashrah laka sadrak. Setengah orang dia tak tahu nama surah. Kita suruh dia baca surah Al-Ikhlas. Dia duduk cari wal ikhlas, tak jumpa. Suruh baca surah Al-Fatihah tu, Fatihah. Alhamdulillah gitu. Surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Musalli ala sayyidina Muhammad. Dan pada rakaat kedua tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, baca surah Al-Fil. Baca surah Al-Fatihah, kemudian pada rakaat kedua baca, kalau rakaat pertama tadi alam nashrah laka sadrak, pada rakaat kedua tuan-tuan nak mudah bagi ingat, tuan-tuan, dia alam juga. Alam apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat pertama alam nashrah, rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad dibaca pada solat sunat fajar sebelum subuh. Antara yang disebutkan di dalam kitab Rasail Al-Hajjaj, tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, telah sampai kepada riwayat daripada ramai kalangan arbabul qulub, yakni orang-orang yang mendapat didikan hati mereka, bahawa sesiapa yang membaca surah Al-Fatihah kemudian membaca surah Al-Insyirah pada rakaat pertama, serta suratul Fatihah dan surah Al-Fil pada rakaat kedua dalam solat sunat fajar sebelum subuh, maka dia akan selamat daripada kejahatan orang zalim dan musuh-musuhnya. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, ia benar dan tidak ada keraguan padanya. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi itu yang pertama, amalan yang kita buat pada pagi-pagi sebelum kita semayang subuh. Kemudian tuan-tuan hadir untuk semayang subuh berjamaah. Semayang subuh berjamaah, Nabi SAW sebut, salli ala sayyidina Muhammad, man salla subha fi jama'atin faka'annama salla layla kullah, atau kama qala, hadis yang diriwayatkan kepada kita oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW sebut, siapa yang semayang subuh berjamaah, maka pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Macam nanti tuan-tuan pergi depan Allah, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan tengok dekat timbang mizan itu, nanti bila kita pergi depan Allah, waktu kita nak timbang mizan, ada satu waktu yang sangat menakutkan. Nabi SAW cerita, Aisyah menangis hari itu, subhanallah. Rasulullah tanya, wahai Aisyah, apa yang kamu tangisi? Kenapa kamu menangis sangat ni? Dia kata, subhanallah, aku takut neraka, wahai Rasulullah. Aku tiba-tiba terkenal neraka dan aku takut neraka tu. Sebab tu aku menangis. Dia kata, wahai Rasulullah, ada tak waktu seseorang itu akan lupa pada ahli keluarga dia? Aisyah tanya kepada Rasulullah, ada tak waktu nanti seorang itu akan lupa pada ahli keluarga, dengan maksud dia harap Rasulullah cerita dekat dia, aku tak lupa kepada kamu wahai Aisyah.
Dia harap Nabi tak lupa dekat dia sebab dia takut Nabi lupa dekat dia nanti di Yaumul Mahsyar. Nabi kata memang akan ada 3 waktu yang seorang itu akan lupa pada ahli keluarga dia. Yang pertama waktu kitab amal nak diturunkan. Waktu kita amal turun, kita sangat takut sebab waktu tu penentuan sama ada kita jadi ashabul yamin atau ashabul shimal. Itu tanda kita nak selamat ataupun tidak nanti masuk syurga atau neraka bila kita amal nak turun. Kalau dapat suratan amal tangan kanan, selamat dia lepas pada tu. Lega alhamdulillah. Tapi kalau dapat suratan amal tangan kiri, celakalah dia waktu tu. Dia kata alangkah baiknya kalau aku jadi binatang saja hari ni. Yang kedua waktu mana? Waktu nak timbang mizan. Selagi suratan amal tak berat sebelah kanan, selagi itulah tuan-tuan dia berat dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat. Dan ketiga waktu mana? Waktu nak melintas di tiang sirat. Selagi dia tak lepas sana, dia tak ingat siapa-siapa, berada dalam ketakutan teramat sangat. Waktu nak timbang mizan ni tuan-tuan, masalah semak timbang mizan ni sangat luas. Diceritakan dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibn Kathir. Cerita tuan-tuan kitab masalah semak timbang amal ni seluas langit dan bumi. Luar masya-Allah Rabbi. Salli alaihi Muhammad. Bahkan waktu tu diambil, kalau diambil dunia dan segala isinya. Ni kita yang duduk ni satu portion yang sangat kecil daripada dunia ni. Dunia yang sangat luas ni, kita hanya duduk dalam satu portion yang sangat kecil. Kan? Ambil dunia segala isinya, letak di atas timbang mizan. Bukan setakat dunia, ambil langit-langit tu seluruh tu, letak atas timbang mizan yang satu tu. Masih ada baki lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang luas dia macam mana? Tak boleh nak bayang kita. Kenapa luas sangat sampai macam tu? Sampai malaikat yang melihat kepada timbang mizan ni lalu berkata kepada Allah, "Ya Allah, timbang apa besar sangat ni? Nak timbang apa ni?" Ini nak timbang amalan-amalan makhluk aku yang aku kehendaki, kata Allah. Sampai malaikat kata apa? "Ya Allah, kami melihat bahawa kami tidak menyembahmu dengan yang sepatutnya, ya Allah." Dia berasa timbang tu besar sangat. Dia yang buat amal non-stop para malaikat ni. Ya Allah kata sujud sampai bila-bila. Ada yang buat ibadat zikir tasbih sampai bila-bila. Tak pernah tak taat kepada Allah. Tak pernah engkar. Mereka pun merasakan bahawa subhanallah amalan mereka terlalu sedikit nak ditimbang dengan amal dengan mizan yang terlalu besar tu. Kita ni tuan-tuan lagu mana ke? Amal terlalu sikit nak letak di atas piring timbangan yang terlalu besar. Salih alaihi Muhammad. Dan waktu tu tuan-tuan akan tengok amalan-amalan tuan-tuan ditimbang. Bila kita berdiri, kita akan tahu apa yang ditimbang. Oh, ini pahala semayang, letak subhanallah, masya-Allah Rabbi. Oh, ini pahala puasa, subhanallah, nampak subhanallah. Ini dosa zina, ya Allah, timbang pula tuan-tuan. Oh, ini dosa minum arak, nampak ni, nampak. Salih alaihi Muhammad tuan-tuan. Waktu tu saya duk risaulah. Saya lah tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan insya-Allah daripada balik dulu memang duk sila pegang tasbih dah. Saya ni ya Allah Rabbi tuan-tuan, umur dah kita ni tuan-tuan, kita ni umur 40 dah, umur 40 dah baru main masjid. Dulu tuan-tuan kita jauh daripada Allah, salli alaihi Muhammad. Bukan cerita yang sunat yang wajib pun kita tinggal. Tuan-tuan boleh bayang tak nanti kita nak baca apa nanti dekat kitab amal kita tu. Bila disuruh kita baca kitab amal kita tuan-tuan, daripada kita balik sampai umur kita 30 yang kosong tak ada apa daripada amal. Bukan sakat kosong tak ada amal, dosa punya banyak. Maksiat, dosa, karaoke, seronok, disko, maksiat, zina, minum arak. Tak berjumpa pun amal ibadat tu. Berapa tahun? 30 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak apa nak kita ni duk timbang belah berat belah kiri, berat belah kiri. Allah Rabbi. Tuan-tuan masalah semat. Dia ada satu benda yang akan mai tolong kita waktu tu. Dia panggil gumpalan awan penyelamat. Dalam kitab Nihayah disebut tuan-tuan Nabi SAW cerita tuan-tuan masalah semat akan datang satu awan, satu amalan bentuk macam awan yang kita tak tahu apa. Macam ni dia sebut khairun minad dunya wa ma fiha. Saya tak tahu lah tuan-tuan, waktu tu mungkin kita tengok amalan-amalan yang punya banyak masya-Allah sampai memenuhi timbangan. Apa amal apa ni sampai dunia dan segala isi ni. Itu 2 rakaat sebelum main subuh kamu buat itu masya-Allah. Tapi ada satu amal yang datang tuan-tuan dalam bentuk awan yang kita tak tahu apa dia. Ni apa ni masya-Allah, macam gumpalan-gumpalan awan yang tiba-tiba memberatkan suratan amal kita sebelah tangan kanan, sebelah berat sebelah kanan. Ni amalan apa ni? Tak tahu apa ni. Hidden. Ini ilmu-ilmu yang kamu ajarkan kepada orang dan orang beramal dengan dia. Masya-Allah. Sebab tu tuan-tuan jangan pandang remeh benda kecil-kecil.
Apa saja yang tuan-tuan dapat, yang tuan-tuan rasa boleh jadi manfaat kepada orang, tuan-tuan share. Inilah nanti tuan-tuan, subhanallah, dia panggil MLM akhirat atau MLM, multi level marketing. Tak payah mesyuarat tengah malam, tak payah kedai mamak buat bulat 2 turun 2 lagu tu, jaga downline ni pun tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan ajak satu benda, orang tu mandala ala khair falau mislu ajri fa'alih. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'a kama qala. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana pahala orang melakukan itu dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Ajak satu benda, orang tu beramal, orang tu balik ajak orang lain pula, orang tu pun dapat ni, orang tu punya amal pun kita dapat, orang ni punya dapat pun kita amal. Dia ajak orang lain pula lu kat sana, tuan-tuan sekalian, turun dan setiap level tu semua dapat pahala, kita solid sikit pun tak kurang. Subhanallah. Ada seorang itu bila saya duk cerita macam ni, saya duk kempen untuk buat sunat witir. Dia buat satu poster sunat witir tu, poster sunat witir tuan-tuan. Dia share dekat dalam Facebook dia, ada 200,000 view. 200,000 orang yang ambil dan tengok. Kalau kita dapat 10% saja orang yang beramal, maksud dah 2,000 orang beramal dan 2,000 pahala ni sampai dekat dia solid sikit pun tak kurang. Tuan-tuan boleh bayang tak? Saya ni cerita orang yang tamak dengan pahala. Dia puluh, dia cari, dia pandai cari pahala. Ustaz meninggal, sahabat-sahabat kita ada buat rakaman ni. Free pahala boleh kat dia, masya-Allah Rabbi. Tuan-tuan salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan nanti pergi depan Allah pahala lu, masya-Allah, dunia dan segala isinya pahala ni tuan-tuan. Apa dia? Kes dia duk buat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Pergi sembahyang subuh berjemaah. Dapat apa? Macam dia buat amalan tuan-tuan daripada maghrib sampai subuh non-stop. Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Ya Allah, ni pahala apa banyak sangat ni. Saya tak pernah pergi sembahyang subuh. Saya tak pernah sembahyang daripada maghrib, sembahyang berhenti sembahyang isyak pula, sembahyang lagi. Saya tak pernah buat ni sampai subuh ni, saya tak buat. Itulah sembahyang subuh berjemaah itu, masya-Allah. Kalau saya tahu tiap-tiap hari saya nak pergi sembahyang subuh jemaah. Faham tuan-tuan? Saya bantu jaga. Kemudian tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad. Bila kita sampai ke masjid tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan tolong jaga apa dia tuan-tuan? Mai salli ala sayyidina Muhammad. Isi masalli ala sayyidina Muhammad, mengisi ruang-ruang salli ala sayyidina Muhammad. Isikan tempat-tempat kosong dalam saf. Duduk di saf yang paling hadapan. Nabi SAW sebut, kalaulah umatku tahu betapa besarnya fadilat, duduk di saf paling hadapan dan melaungkan azan, nescaya semua orang berebut-rebut sampai kena terpaksa cabut undi. Gitu. Kita ni tuan-tuan, jenis tolak kawan pergi ke depan. Dia tengok kosong kat depan, dia kata hang lebih. Kawan dia kata apa? Hang lebih. Dua hang lebih, peletum, lala dua pun tak pergi. Sedangkan Nabi SAW sebut tu, masya Allah, selangkah saja ke depan tu fadilat dia sangat besar. Nabi SAW sebut, masalli ala sayyidina inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang duduk di saf paling hadapan. Ya, Allah dan para malaikat semua mengucap salam, mengucap selamat untuk dia. Orang yang duduk di saf paling hadapan, tuan-tuan muslimat. Sebab tu tak duduk belakang pun tetap 2 rakaat sembahyang subuh, sama aja. Betul kan? Tuan-tuan pagi ni macam marah aja kat saya ni. Senyumlah sama. Takut saya tengok muka tuan-tuan begini. Tuan-tuan, duduk depan ni pun sembahyang zuhur 4 rakaat, duduk belakang tu pun sembahyang zuhur 4 rakaat, sama aja. Tapi apa beza dia? Pahala dia sangat beza, sangat berbeza. Tuan-tuan, nak buat amal, kita cari yang paling afdal, yang paling banyak pahala ni. Orang cerdik dalam beramal. Kalau kita masuk investment, tuan-tuan, nak cari tempat perfect timing untuk kita invest supaya kita dapat return yang tinggi. Kalau dalam bab duit, pandai kita letak waktu yang tepat supaya kita dapat manfaat yang banyak. Tapi dalam bab amal kita selalu berkira-kira. Tuan-tuan sekalian, masalli ala Muhammad. Tak apalah, sikit-sikit pun jadilah, bolehlah sikit-sikit lagu tu lah. Bila Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Bandingan derma kamu infak ke jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, satu tangkai 100 biji, 100 kali 7
RM700, subhanallah tuan-tuan. Dia kata 700 Ustaz noh. Masya Allah Rabbi subhanallah. 700 kali ganda. 700 kali ganda. Letak RM1 sudah lah. 700 dah, dia kata banyaklah tu. Subhanallah. Tuan-tuan, dalam bab dengan Allah berkira letak RM1 kira RM700. Tapi kalau investment dekat bank, kalau investment dekat sana, ni profit ni masya-Allah Rabbi ni 6%, ni 7%. Allah bagi dekat dia 700%, dia tak mau, subhanallah tuan-tuan, dia kira dia bagi yang sikit-sikit. Tapi kalau yang lain 6-7% dia masuk lagi banyak persen di offer oleh bank, lagi banyak yang dia masuk dalam investment. Pasal apa? Dia nak return tinggi daripada manusia, tapi dia tak mau return tinggi daripada Allah sebab dia percaya dekat manusia lebih daripada percaya pada Allah. Tu yang tuan-tuan. Sungguh kan ni? Kau tengok tabung tu dalam tu dah banyak duit apa? Buka tengok biru macam ramai kat dalam tu, subhanallah. Baiklah, musalli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Cari the best amalan supaya kita mendapat fadilat dan kelebihan yang paling tinggi, musalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, mengisi ruang-ruang kosong, apa dia panggil lompang-lompang saf. Allah, Nabi SAW sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajatan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang menyambungkan saf-saf, dan sesiapa yang menutup lompang-lompang saf, Allah akan mengangkatnya dengan satu darjat kerana perbuatannya itu. Salli alaihi wasallam. Habis. Kemudian tuan-tuan, kita pun sembahyang subuh berjemaah. Selepas kita sembahyang subuh berjemaah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Selepas sembahyang subuh berjemaah, selepas sembahyang maghrib berjemaah, tuan-tuan, biasanya selepas kita bagi salam kita akan beristighfar. Istighfar, salli ala sayyidina Muhammad. Dengan lafaz astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana qad farra min zahfi. Sesiapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, aku mohon keampunan Allah, Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, serta aku bertaubat kepadanya, maka kata Nabi SAW, akan diampuni dosanya sekalipun dosanya itu adalah lari daripada medan perang. Antara dosa yang sangat besar ialah seorang itu lari daripada medan perang. Dan orang yang mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ni tuan-tuan, salih Ahmad, akan diampunkan dosanya walaupun dosa dia macam tu punya besar. Maksud dia tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, gitu keadaannya. Kemudian tuan-tuan, selepas daripada kita beristighfar, kita akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya nak sebut ni supaya tuan-tuan jangan tinggal dan jangan silap buat. Sebab kadang-kadang kita tengok ada orang buat dah, tapi cara tu tak kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bila cara tak kena ni, kita tak dapat fadilat. Macam orang pergi bank, duit dalam bank tu duit dia, salli ala sayyidina Muhammad. Dalam tu puluh-puluh ribu duit dia. Tapi kalaupun duit dia puluh-puluh ribu dekat dalam tu, tak ikut cara dia, tetap tak dapat duit. Pergi dekat bank, saya nak bawa keluar 1,000. Kata pakcik nak bawa keluar duit 1,000. Nak bawa keluar duit 1,000. Pakcik boleh tak tolong pergi dekat depan tu, pergi ambil nombor dulu, nombor giliran. Dia kata ikut suka saya lah, ni duit saya. Dia kata dekat bank tu. Dia kata, pakcik pergi ambil nombor giliran saya lagi. Kata. Dia pun pergi sambil duduk beletak tu. Kata, oh nak ambil duit pun susah. Bukan duit dia, duit aku, dia duduk beletak. Pergilah tuan-tuan ambil nombor giliran. Lepas tu tunggu sekejap orang panggil dia. Nombor apa sekian, dia pun pergi kat kaunter. Kata Musa Imam, mai duit 1,000, minta kat kaunter tu. Dia kata, pakcik, sila isi borang. Lepas tu mai IC. Dia kata, apa isi borang IC? Duit aku dekat dalam ni. Memanglah duit pakcik berambus daripada sini. Walaupun duit kita dekat dalam tu, tapi kalau tak ikut prosedur dia tak dapat juga tuan-tuan. Demikian juga
Bila kita nak buat amalan yang di-offer oleh Nabi SAW, atau fadilat-fadilat yang sangat besar, ada cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sayangnya bila kita buat amalan tapi kita tak tahu cara. Salih azimat. Maka tuan-tuan, selepas daripada kita semayang musalli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW ajak dekat kita untuk baca pada waktu subuh dan pada waktu maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Musalli ala sayyidina Muhammad. 3 riwayat, 3 bentuk bacaan. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 ada riwayat. Tuan-tuan pilihlah mana-mana satu yang tuan-tuan selesa dan tuan-tuan dah biasa. Nabi SAW sebut daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang membaca ataupun siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, 10 kali. Berapa kali? 10 kali. Hari tu saya pernah tanya sekali, berapa kali? Ikut suka ustaz lah nak buat berapa kali, dia kata macam tu. Saya rasa macam nak ambil ayat ni tuang atas kepala dia saja. Tuan-tuan, bukan nak buat amal ikut ustaz, buat amal ikut Nabi SAW tunjuk. Nah, berapa? 10 marratan, 10 kali selepas daripada semayang subuh, kata Nabi SAW. Selepas daripada semayang subuh. Satu riwayat yang lain selepas daripada semayang maghrib. 2 waktu utama ni, 2 waktu prime. Waktu yang lain 3 kali saja. Waktu maghrib dengan subuh saja 10 kali. Dengan 2 syarat, kata Nabi SAW. Nah, dapat fadilat dia 2 syarat. Apa dia? Yang pertamanya tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, kaki dia masih duduk dalam keadaan tahiyat akhir. Ni. Yang ni selalu tengok pakai duk. Tu tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dah bersila dah, masya-Allah Rabbi. Ada yang lompat siap dah, toing, pindah pergi belakang dah. Ada yang pergi sandak kat tiang, ada sandak kat dinding, subhanallah. Tuan-tuan, tunggu saja. Tunggu sekejap. Bagi habis dulu la ilaha illallah wa la syarikalah tu. Tapi untuk imam tu panjang sangat, ustaz. Ya Allah. La ilah. Lepas subuh duha baru habis ustaz, 10 mana tahan. Saya lengur ustaz, masya-Allah. Tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, pederah dulu seorang-seorang. Habiskan dulu seorang-seorang. Tak ikut imam tadi ustaz, batas mayang saya lagi macam mana? Tak pula dah, subhanallah. Rajin sungguh nak kena ngayak ni dia tu, tuan-tuan. Tak batal lah semayang tadi, dilepas semayang dah tak ikut imam pun tak apa dah. Faham tak sekalian? Kaki masih duduk dalam tahiyat akhir. Habis 10 ni tuan-tuan, nak sandak kat tiang, kan nak sandak kat dinding, kan nak sandak kat kubur, kat ikut suka tuan-tuan. Bagi habis 10 tu, kaki tu whole set, subhanallah, sebab nak dapat fadilat ni. Kemudian yang kedua, tidak berkata apa-apa sebelum daripadanya, kata Nabi SAW. Dengan maksud tuan-tuan, dia tak sembang yang lara lah. Yang elok bagi salam, assalamualaikum, nampak kawan kat sebelah duk sembang lagi nak minum teh tarik kat mana, apa roti canai apa semua, baru duk la ilaha illallah, tak inilah. Faham nah? Ini 2 syarat tu. Ingat elok tuan-tuan, subhanallah. Ni penting mengaji. Kalau tuan-tuan tengok orang mengaji semua, tuan-tuan boleh perhati selepas pada semayang semua duduk dekat tempat saf. Tu maksud ni semua orang mengaji dah. Faham tak sekalian? Salih ala sayyidina. Habis. 2 benda ni, 2 syarat tu. Dia akan dapat apa tuan-tuan sekalian? Maka kataballahu lahu, akan dituliskan kebaginya 10 hasanat, 10 kebaikan, 10 pahala ataupun 10 kebaikan dekat dia. Kemudian akan dihapuskan daripadanya 10 dosa kejahatan, sayyiat. Dipadamkan 10 dosa. Kemudian warafa'a bihi, diangkat daripadanya 10 darjat. Lagi hari itu dia akan terjaga daripada perkara yang dia benci. Yang pertama tadi diberi 10 pahala, yang kedua dipadam 10 dosa, yang ketiga diangkat 10 darjat, yang keempat dihindarkan dia daripada perkara yang dibenci pada hari tersebut, yang kelima terbenteng daripada gangguan syaitan pada hari tersebut. Kemudian yang berikutnya, tidak ada satu dosa pun yang akan membinasakannya pada hari tersebut melainkan dosa syirik kepada Allah.
Subhanallah tuan-tuan, masalli Muhammad. Hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, masalli ala Sayyidina Muhammad. Ni ingat ni. Jangan lupa. Boleh nah. Start maghrib malam ni. Start maghrib malam ni. Nah, jangan tangguh nanti lupa. Malam ni buat. Habis 10 kali itu tuan-tuan, next amalan berikut dia. Tuan-tuan boleh ingat nah? Insya-Allah apa belakang ni insya-Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi amalan yang tadi la ilallah 10 kali itu saya ijazahkan kepada tuan-tuan, amalan yang saya ambil pada guru yang sampai sanad periwayatan kepada Nabi SAW melalui Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kata apa? Katalah qabilna, kami terima, kata. Tu insya-Allah. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Habis. Kemudian tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, selepas daripada kita baca la ilallah wahdahu la syarikalah 10 kali, tuan-tuan, pada waktu maghrib dengan subuh juga tuan-tuan, hadis daripada Al-Harith bin Muslim daripada ayahnya berkata, Nabi SAW berkata, apabila kamu selesai menunaikan salat subuh, satu riwayat lagi, selesai apabila kamu selesai menunaikan salat subuh, kata Nabi SAW, maka fa'aqra, bacalah sebelum kamu berkata-kata Allahumma ajirni minan nar, kata Nabi SAW. Selepas selesai sembahyang subuh, kata Nabi SAW, baca Allahumma ajirni minan nar. Maksud dia apa tu? Ya Allah, jauhkanlah aku, hindarkanlah aku daripada api neraka. Berapa kali tuan-tuan? Sab'ah. Berapa? 7 kali. Yang mana duk biasa buat 3 kali, ubah. Waktu subuh 7 kali. Waktu asar 3 kali. Yang lain semua 3 kali ni. Ni cerita subuh dengan maghrib aja ni. Maka kata Nabi SAW, sekiranya kamu meninggal pada hari tersebut, kutiballahu lahu, akan dituliskan kepada kamu perlindungan daripada api neraka. Kamu akan terhindar pada neraka. Kita ni tak mati pagi, tak mati siang, mati malam. Dan kata Nabi SAW, apabila kamu selesai menunaikan solat maghrib, kata Nabi SAW, maka fa'aqra, bacalah sebelum kamu berkata apa-apa Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sekiranya kamu meninggal pada sebelah malam tersebut, maka Allah akan menuliskan bagimu perlepasan ataupun perlindungan daripada api neraka. Baca maghrib, Allah lindung malam tersebut. Baca subuh, Allah lindung hari tersebut. Kalau tak baca pagi tu, takut minta-minta jangan mati hari tu. Kadang-kadang tuan-tuan pagi-pagi, subhanallah, musalli asmat, amalan-amalan yang kita buat pagi ini menjadi perlindungan pada hari tersebut. Jangan sekalian musalli. Macam tadi kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali. Allah janji apa? Kamu akan dilindungi daripada perkara yang kamu tak suka. Kita bukan suka musibah, kita tak suka kemalangan, kita tak suka kecurian, kita tak suka musibah yang mai dekat kita. Nabi janji siapa baca 10 kali itu, Allah akan lindung daripada musibah. Allah lindung daripada perkara yang dia tak mau, yang dia tak ingin. Kadang-kadang kita buat amalan-amalan sedikit tu kita tak berasa kadang-kadang, tapi itulah menyebabkan Allah melindungi kita daripada hari tersebut. Faham tuan-tuan? Musalli ala Sayyidina Muhammad. Macam ada kisah orang yang buat tauhu tu, saya cerita hari tu. Dia buat tauhu, dia masak tauhu, tiap hari dia duk pergi berniaga dekat pekan tu, jauh tempat perjalanan. Dia kena lintas kawasan Bendang, kemudian naik bukit sana, naik van pula apa semua sampai. Itulah amalan tiap hari. Dan dia sangat menjaga hubungan dengan Allah. Maksud dia buat amalan. Satu hari tuan-tuan, maksudnya bila dia keluar dia nak berniaga tauhu dia, sampai dekat kawasan Bendang tu dia tergelincir, jatuh tuan-tuan, rosak habis tauhu dia. Dia rasa frah lah, pasal apalah ni, apalah aku buat silap. Padahal duk jaga ada hubungan dengan Allah, sembahyang subuh jemaah, dah berdoa semua cantik dah. Bila dia balik ke rumah dia tuan-tuan, tiba kawan dia datang. Kawan dia kata apa? Tak berniaga hari ni, tak berniaga. Alhamdulillah tak pergi. Dia kata apa? Pasal apa? Van yang sepatutnya ke Munik ni dia jatuh gaung, ramai orang mati. Faham tuan-tuan sekalian? Ni kadang-kadang amalan-amalan kita duk buat ni macam ini yang Allah duk protect, Allah duk jaga kita dalam keadaan kita tak sedar. Tu sebab tu jaga. Kalau sebut amalan-amalan yang boleh menjaga hari kita tu buat. Antara benda yang menjaga hari kita ni tuan-tuan ialah apa? Sedekah. Start hari itu dengan sedekah. Buka hari itu sedekah, maka hari itu Allah lindungi kita daripada musibah. Jaga elok. Nah, masalli asmat. Baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, masalli ala asmat pada waktu subuh dan pada waktu maghrib, maka Allah akan melindungi kita pada hari tersebut. Masalli ala asmat.
perlindungan daripada api neraka Allah kalau mati pada sebelah siang ataupun sebelah malamnya. Hadis ini riwayat Abi Daud dan An-Nasa'i. Musalli ala sayyidina Muhammad juga diriwayatkan, juga ditulis dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam 3 kitabnya. Boleh juga menukar dengan lafaz penisyrah jamak ataupun bentuk jamak dengan Allahumma ajirna minan nar, kata pengarang kitab ni, insya-Allah. Ini juga tuan-tuan saya ijazahkan kepada tuan-tuan yang saya ambil pada guru saya, tuan-tuan Musalli al-Syamad, yang melalui al-alim al-alam al-musni al-muhaddits Said Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani al-Maki rahimallahu taala. Tuan-tuan sebut qabilna. Tuan-tuan macam tak apa nak mau. Baiklah, Musalli al-Syamad tuan-tuan. Habis. Kemudian tuan-tuan, selepas daripada tu, ini salah satu daripada amalan yang tuan-tuan kena jaga. Apa dia tuan-tuan? Amalan ini sebagai perlindungan diri, keluarga dan rumah kita ni pada hari tersebut. Ni Allah nak lindung diri kita, keluarga kita dan rumah tangga kita pada hari tersebut. Amalan yang tuan-tuan buat selepas pada waktu subuh dan pada waktu maghrib. Salli ala sayyidina Muhammad. Baca bacaan ini, kata Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dakhil jannah ila ayyamut. Siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas mayang fardu, tidak akan ada apa-apa yang akan menghalang dirinya daripada syurga melainkan kerana dia belum mati. Kemudian Nabi sambung lagi, dan siapa membacanya ketika hendak tidur, maka dia akan sentiasa dalam penjagaan Allah dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga waktu subuh. Dan sesiapa yang membacanya dengan 2 ayat selepasnya serta 4 ayat daripada awal surah Al-Baqarah dan 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya sehingga waktu subuh. Hadis riwayat daripada Al-Baihaqi dan Ad-Dailami. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, apa dia amalan yang nak kita baca? Yang pertamanya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, selepas sembahyang subuh dan selepas sembahyang asar ataupun maghrib, baca 4 surah daripada awal 4 ayat daripada awal surah Al-Baqarah. Mana? Sampai habis. Kita akan baca selepas zikir, kita baca surah Al-Fatihah, baca Fatihah waladhdallin, amin. Kemudian tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. 4 ayat tu apa? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Faham tak? Habis 4 tu tuan-tuan, sambung pula dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Habis tu tuan-tuan, Musalli al-Syamad, Nabi sebut apa ni? Selepas daripada ayat kursi, sambung dengan 2 ayat selepas dia. Apa dia 2 ayat selepas dia? Siapa tahu? La ikraha fid din. Apa ayat tu? Oh, tak apa, balik tengok. La ikraha fid din, qad tabayyana rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tu nak dengar bagi bunyi tu, nak kata hafal tu. Nak kalau bunyi sambut tu maksud hafal lah tu. Tapi selalu bila saya duk baca ini tuan-tuan, dia senyap Ustaz. Orang semua senyap. Tak hafal. Sagi lepas tu Nabi SAW sebut baca pula 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tang ni baru orang bunyi balik. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, baru orang bunyi balik di belakang. Maksud yang ni dia hafal. Pasal apa hafal ni? Pasal dalam apa? Tahlil. Pandai sekalian Musalli ala Muhammad. Faham tak? 3 ayat terakhir daripada surah
Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru man yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Habis. Apa fadilat dia tuan-tuan? Massalli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan dia akan menjadi pelindung untuk diri, keluarga dan rumah kita pada hari tersebut. Massalli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Habis. Ini di antara amalan-amalan. Kemudian tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, selepas daripada kita salli ala sayyidina Muhammad, selesai daripada bacaan-bacaan tersebut, tuan-tuan tolong jangan tinggal bacaan salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dia tuan-tuan, Nabi SAW sebut, man qala, siapa yang mengatakan. Kata apa tuan-tuan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Yang ni pun kita duk hafal dah. Cuma saya nak minta tolong masukkan selepas sembahyang subuh tu. Pasal nak bagi lekat. Pasal apa? Sebab Nabi SAW sebut wajabat lahul jannah, maka Allah akan mewajibkan kepadanya syurga. Maka wajib atas dia syurga. Subhanallah. Maksud ini jaminan daripada Nabi SAW. Siapa yang kata raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin rasulah, kata Nabi SAW, maka wajiblah atasnya syurga. Sunan Abi Daud dan Sahih Muslim daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Lagi tuan-tuan nak kata apa lagi tuan-tuan? Massalli ala sayyidina Muhammad. Tolong pada waktu maghrib dan pada waktu subuh. Pada waktu maghrib dan pada waktu subuh. Yang ni tuan-tuan, pada waktu subuh dan pada waktu asar. Nabi SAW sebut, man salla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang selawat padaku 10 kali pada waktu pagi lepas subuh, selawat 10 lagi. Mari kita selawat siap-siap lah. Kan? Selawat siap-siap. Saya pasal lagi lupa pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ni dah buat dah subuh. Sagi asar yang lupa dah. Kata Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, siapa buat 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang dia, maka kata Nabi SAW, adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapat syafaat daripadaku pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Waktu yang kita sangat-sangat mengharapkan syafaat daripada Nabi SAW. Menurut Imam As-Suyuti, hadis ini hadis hasan. Dan yang terakhir pada pagi ini tuan-tuan, sekadar perkongsiannya, insya-Allah banyak lagi amalan. Ini saya ambil macam tu saja. Yang terakhirnya amalan yang tuan-tuan tolong jangan tinggal pada waktu maghrib dan pada waktu subuh dan pada waktu asar yang ni. Apa dia tuan-tuan? Massalli ala sayyidina Muhammad, ialah baca sayyidul istighfar. Baca sayyidul istighfar. Massalli ala sayyidina Muhammad. Apa sayyidul istighfar tu tuan-tuan? Allahumma anta Rabbi, kemudian la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal, yang tak hafal tu pergi hafal. Cari dalam internet banyak.
Sayyidul istighfar, penghulu kepada segala istighfar. Jangan lupa untuk membaca Sayyidul istighfar paling kurang sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu malam. Pagi subuh tu untuk hari, malam asar tu tuan-tuan ataupun maghrib itu untuk sebelah malamnya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan pada kita oleh Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengata, siapa yang bacanya pada waktu siang dengan yakin dan meninggal pada siangnya, maka dia adalah ahli syurga Allah. Dan siapa yang baca pada waktu malam dengan yakin dan meninggal pada sebelah malamnya, maka dia di kalangan ahli syurga Allah. Masya Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi ni amalan yang jangan kita tinggal, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu untuk pagi ni. Tu pun banyak dah tuan-tuan, masya-Allah Rabbi. Yang saya duk fokus ni adalah amalan pada waktu subuh dan asar ataupun maghrib. Yang sebelah asar tu boleh jadi sebelah maghrib pun tak ada masalah apa, insya-Allah, sebab kita nak secure sebelah malam. Dan amalan-amalan pada waktu subuh ni untuk kita secure pada hari tersebut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk pagi ni. Mudah-mudahan apa kita kongsikan jadi manfaat untuk kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Tuan-tuan, musalli asmat kuliah subuh ni tak boleh panjang-panjang sangat. Dia pun kira panjang lah ni. Tuan-tuan duduk tengok muka saya pun duk nampak macam nasi lemak tu, macam mana buat darah. InsyaAllah nak. Tuan-tuan, mudah-mudahan insyaAllah kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Pada mudah-mudahan Allah lapangkan hati-hati kita dengan amalan-amalan, insyaAllah. Allah istiqamahkan kita dengan amalan. Mudah-mudahan segala amalan kita buat ni akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan insyaAllah nanti pergi depan Allah dalam keadaan kita membawa pahala-pahala dan ganjaran. Dan tidak ada dosa-dosa yang dibentangkan kepada kita disebabkan amalan-amalan kita yang Allah terima. Dan mudah-mudahan dia menjadi sedikit daripada musalli asmat, asbab untuk kita masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan yang ingin membantu untuk pembangunan kompleks Islam Darul Faizin yang kita bangunkan di Kedah, Bandar Baru Kedah, insya-Allah kita buka jualan wakaf dekat belakang tu. Insya-Allah satu lot wakaf tu nilai dia RM50. Kalau tuan-tuan nak bagi RM50 lah. Kalau tuan-tuan tak bagi RM50 pun, 100 pun kami terima, tak ada masalah apa. Terpulanglah tuan-tuan, insya-Allah. Nak bagi berapa pun terpulang pada tuan-tuan. Salih asyamat kita buat kompleks Islam untuk pengajian sekecil umur 7 tahun sampailah ke warga mas. Insya-Allah. Dah mula dah pengajian kita sebenarnya. Sekolah kita tu dah buat. Masjid kita tu pun insya-Allah dah hampir siap. Cumanya tak siap 100%. Kami hanya boleh guna di sebahagian belakang. Depan ni tak cukup duit lagi. Macam inilah lebih kurang. Cuma besar lagi. Depan ni tuan-tuan tinggi macam ni. Yang belakang ni dia ada ruang 2 tingkat macam ni. Belah belakang ni yang saya boleh pakai sekarang ni, buat masa sekarang ni. Sebab shortage. Shortage lebih kurang ada 200,000 lagi yang tak cukup. Jadi kami guna di belakang dulu. Bahagian belakang ni kami dah lantaikan. Bahagian depan ni masih simen kasak lagi lah. Wire-wire selerak lagi. Kelas kiri kanan tu kita gunakan pratafis dan tafis. Pelajar masuk 51 orang, 50 orang. Pelajar tafis ada 20 orang lebih kurang. Warga mas pun dah masuk dah. Cuma kami guna bahagian belakang tu sajalah. Bahagian depan tak siap lagi. Kalau tuan-tuan nak tumpang-tumpang sekali untuk siapkan bangunan masjid dan bangunan kelas rumah warga mas tu, kami sangat-sangatlah mengalu-alukan, insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.